kawan kita Allahu Akbar letak atas ni. Kita pun tak kata sesat dia ni. Kan ya? Allahu Akbar letak awal dada. Ada orang Allahu Akbar letak bawah daripada pusat. Kita kata dia ni sesat ni. Semua sesat. Dia seorang je betul. Dah. Kalau kita pandang orang lain amalan dia berbeza daripada kita, itu bukan tanda orang sesat. Itu tanda kita bodoh. Kita yang tak reti ilmu. So hati-hati. Kena husnuzan, prasangka baik. Kalau perselisihan pandangan, ada khilaf muktabar, ada pandangan yang berbeza-beza. Seandainya pandangan ini dicerna dengan baik, maka dia tak akan jadi fitnah buruk. Contoh, kita mengaji dalam 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ada 4. Sentuh perempuan di dalam wudu tanpa lapik, bagi mazhab Imam Hanafi kata menyentuh, tersentuh perempuan maupun pasangan hidupnya tanpa lapik tidak batal sampai bila-bila, melainkan sentuh yang bermaksud bersetubuh baru batal. Itu mazhab Imam Hanafi. Diwar-warkan lagi oleh imam-imam mazhabnya, iaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Okay. Kemudian mai pula mazhab Imam Maliki sekata dengan mazhab Imam Hambali. Imam Maliki tok guru Imam Syafi'i. Imam Hambali anak murid Imam Syafi'i. Dua imam ni, Maliki dan Hambali, mereka bersepakat menyatakan menyentuh atau tersentuh perempuan dalam wuduk dan maupun lelaki tanpa lapik, hukumnya tidak batal, melainkan menyentuh dengan timbulnya syahwat baru batal. Bagi mazhab kita yang kita ikut, bagi Imam Syafi'i, menyentuh tersentuh tanpa lapik hukumnya batal. Jadi ini perselisihan pandangan. Selagi perselisihan pandangan itu berpandukan ketepatan ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukumnya don't worry and always be happy. Udah, tak payah gaduh. Kan, buat apa nak gaduh? Contoh, kita kata tak boleh, batal. Kita terlupa imam kita orang Pakistan. Kau tak perasan? Imam kita Pakistan panggil pula sembahyang tarawih sepanjang Ramadan 29 malam. Batal belaka lah. Sebab orang Pakistan mazhab Imam Hanafi. Dia masa dia nak keluar pada rumah dia cium isteri dia. Dia datanglah solat. Kita kata, oh batal. Tu kan akhirnya macam mana? Kadang-kadang perkataan kita tak sama dengan perbuatan kita sebab kita sendiri pun tak faham. Maka sebab itu dalam hidup kita kena jadi orang yang sentiasa meraihkan kepelbagaian pandangan selagi bertepatan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Ni sunnah apa ni dalam bab fitnah ni bukan kata perkara bab biasa. Bab pembahagian daging korban pun jadi fitnah. Sebab orang yang nguruskan daging korban pun dia tak faham. Dia bukan faham. Dia bukan pernah baca ada penceritaan tentang daging korban itu dalam surah Al-Hajj, surah 22, ayat 36 dan ayat 37. Cuba tengok apa Allah bagi. Allah kata, apabila telah disembelih matinya binatang kurbanmu itu, maka makanlah sebahagian daripadanya. Dan yang kedua, berilah kepada mereka yang tidak meminta-minta. 2. Dan yang ketiga, berilah kepada mereka yang meminta-minta. 3. Sepatutnya daging korban itu dibahagikan sepertiga, dan sepertiga. Sepertiga makanlah. Apa maksud makan? Penama atau peserta korban tu, dia dapat 1/3. Yang kedua, berilah kepada mereka yang tidak meminta-minta. Sama ada dia orang awam atau fakir miskin yang malu tak meminta,
Kawan kita ke jiran kita bagi. Sepertiga lagi berilah kepada yang meminta-minta, fakir miskin, papa ke dana. Bagi kat dia orang. Sepertiga. Contoh, saya beri contoh paling mudah. Kita ada seekor je lembu. Sembelih, timbang daging dengan tulang-tulang yang mudah dimakan. Kalau tulang-tulang susah tu tak payah. Kepala bahagi 7, siapa nak telan kepala tu? Tak payah. Tu kan ya. Ekor bahagi 7, mana cukup ekor tu? Kan ya. Jadi daging paling utama, termasuk tulang-tulang rusuk tu, tulang rusuk. Masya Allah. Sup. Nala rega. Okey, baik. Campur-campur timbang 90 kilo. 90 kilo, sepertiga yang pertama 30 kilo. 30 kilo, bagilah kepada peserta korban tu. Bahagi dengan 7. Kalau dia seorang, ambillah 30 kilo tu. Tapi kalau 7 nama, bahagi 7. Tapi, Nabi kata kepada peserta korban, elok apa? Sedekah kepada fakir miskin. Ustaz, tak ada Ustaz. Daging korban ni orang kata lain. Orang lah kata. Dia selalu menggunakan orang, sedang yang kata tu dia. Ya Ustaz. Orang kata daging kurban tu manis. Kau jangan mohong lah. Daging kurban dengan daging kenduri, itu je lah rasa. Kalau sedap, masaknya sedap lah. Kalau lihat lah. Jadi hakikatnya nama korban yang kita kata tadi, Qurbani Allah ko pyare Qurbani. Kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Korban ni bagi ke orang. Itu yang paling utama. Tapi salah ke tidak kalau peserta korban nak bawa balik? Tak salah lah sebab dia ada hak. Tapi sepertiga sahaja. Okey, baik. Yang kedua, bagi kepada mereka yang tidak meminta-minta. Kawan kita, jiran kita, adik-beradik kita, siapa-siapa orang ahli qaryah kita. Ahli qaryah kita, ada 100 buah rumah dalam qaryah kita. Lembu cuma ada 30 kilo je bahagian sepertiga yang kedua tu. Dapatlah seorang 100 gram. Tak boleh buat apa. Maka sebab tu orang masjid, mereka masak. Panggil orang kampung mai makan untuk orang awam. Sepertiga lah yang ketiga, ada 30 kilo lagi. Bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin tak banyak. Mungkin ada 10 buah rumah saja. Bagi, mereka dapatlah satu rumah 3 kilo. Itu baru betul pembahagiannya. Pembahagian adil bukan sama rata. Pembahagian adil adalah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Yang tak adilnya adalah kita buat timbang bungkus 2 kilo. Nazim masjid pakai poshek 2 biji dia dengan bini dia. Bisnes ni tak tahu nak cakap punya banyak, dia main, dia capai 2 kilo. Selesai balik. Kan? Bendahari masjid, manager bank, gaji 27,000. Capai 2 kilo balik. Tok Sia, pencen Kementerian Kesihatan, driver zaman dulu, RM348 lah pencen. Dia pun dapat 2 kilo. Perempuan agak adil ke tidak? Tak adil lah. Itu pembahagiannya. Sepatutnya orang miskin dapat banyak. Sebab tu pencetusan kurban untuk melahirkan itu. Bagi manfaat kepada orang miskin dengan pengorbanan yang dilakukan oleh orang kaya. Tapi kita ni tunggu orang sembelih, tunggu. Kita nak sembelih pun risau, awaklah makcik ni. Makcik tunggu apa depan lembu ni? Makcik masuk satu bahagian, Ustaz. Ingatkan seekor. Makcik masuk satu bahagian. Ustaz, saya tunggu ni lepas Ustaz sembelih, saya nak ambil daging batang pinang saja, yang lain tak mau. Kan? Kalau saya ke, buh batang kelapa atas kepala makcik tu. Tak ada kerja sungguh. Kan? Maka ni kita panggil perselisihan pandangan jadi fitnah dah. Seandainya tidak dibawa dengan baik, dia akan jadi fitnah buruk. Tapi kalau tidak, dia akan jadi ujian yang menenangkan pada kita. Kita damai aja. Tengok kawan kita, Allahu Akbar, letak atas ni. Kita pun tak kata sesat dia ni. Kan ya? Allahu Akbar, letak awal dada. Ada orang Allahu Akbar letak bawah daripada pusat.
kita kata mereka ni sesat ni. Semua sesat. Dia seorang aja betul. Dah. Kalau kita pandang orang lain amalan dia berbeza daripada kita, itu bukan tanda orang sesat. Itu tanda kita bodoh. Kita yang tak reti ilmu. So hati-hati. Kena husnuzan, prasangka baik. Kalau rasa risau, pergi jumpa dia, pergi tanya. Kenapa hang buat macam ni? Kenapa hang buat macam ni? Aku tak ada ilmu. Lebih kurang macam tu.